pindah ke MOE lah ya. Kita pindah ke MOE. Tapi nanti UPS dia nak gunakan MNS untuk yang first punya. So kena dapatkan jugalah link yang first tu. Okay, so kita stop semalam sampai number 3, right? Betul tak? Kita tak mula lagi, madam. Tak mula lagi? Kita tak start lagi objektif pun, objektif dah? Objektif dah. Oh, ni belum lagi. Nombor 3 dah habis. Nombor 4 lah. Nombor 1 belum? Nombor 1 dah. 1 dah? Kata tadi tak mula lagi. Nombor berapa yang belum buat lagi ni? Nombor 1 dah ke belum? Saya tak conteng. Nombor 1, 2, 3 dah. 3 je dah 1, 2 belum? Belum. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. 2 jam kan? Sempat je nak habiskan ni. Semua ada ke ni? Saya pun tak tahu siapa yang ada, siapa tak ada. So ni 25, tolak saya 24. Dari memang masuk. Okay, so saya nak buat ni dulu. Saya nak dapatkan. Okay, soalan structure. Number 1. A boy is push a block at constant force, so dia bagi F180 at angle 30 degree with horizontal. How much work is done if the box is pushed through the distance? So dia bagi S. So dalam kes ni kita ada box, so kita ada boy, dia push lah, so dia ke sana lah F sebab dia tolak kan. Dia tolak ke sini tapi kita kena buat free body diagram out. Dia mesti out of object lah. Okay, so dia ada external force which is 180 Newton. Okay, tapi angle, so dia sengit lah. So dia ada angle lah. So angle dia adalah 30 degree with horizontal. So ni horizontal lah. How much the work? So apakah work kalau S dia adalah 15 meter? Okay, so apa formula work? Kita tahu formula work adalah F dot S. F ni adalah forces. So dalam kes awak, apa force yang acted dekat sini? Ini F net tau, ni F net. F net, F total yang menyebabkan dia bergerak. So dalam kes awak ni hanya ada satu force je menyebabkan dia bergerak. Sebab saya akan tengok kat paksi X. Because my S is on X axis. So paksi Y saya tak akan kisah. So saya akan tengok kat paksi X saja. So if I look at my map on Y X axis, I only have one, iaitu F saja. So saya akan tulis Fs cos theta. So F saya adalah 180, S adalah 15, cos. Apakah angle between F dengan S is 30 degree. So macam itulah. Okay, so kita keluarkan kalkulator. Okay, 180 times 15 cos 30. So jawapan dia ni. Okay, saya tak nak jawapan banyak-banyak macam ni ya. So apa you tekan? Engineering. Engineering mode, so you dapat power lah. So 2.34 power of 3. So 2.34 power of 3 unit joule. Okay. Boleh tak? Yang ini senang sebab dia tak ada banyak force. Sepatutnya pertama sekali awak lukis free body diagram. So awak ada normal, awak ada weight, awak ada external force only. So ini sahaja free body diagram awak. So awak A ke sini, S ke sini. So inilah karakter barulah yang saya cakap dalam dia berbanding dia dengan chapter 4. Dia sama je step sebenarnya dengan chapter 4. First buat free body diagram. Okay, lepas tu buat table, selesaikan. Tapi kenapa yang ni saya tak buat table? Sebab bila saya tengok soalan ni, dia hanya ada satu forces acted. Tapi kalau dia ada banyak forces dan dia incline plane, awak tak boleh direct macam ni lah. You kena buat ikut yang turutan macam chapter 4. You kena buat free body diagram, buat table. So you buat table, ini X, ini Y.
ada N, F, W. So dia duduk dekat MA is here, 0. 0 positive N, F cos 30, F sin 30, 0 negative W. Okay. Kalau untuk chapter 5 ni, you only look at the one that does work, yang buat kerja. So yang buat kerja hanyalah komponen X. Yang ini akan ke 0, dia tak buat kerja dah. Macam tadi ingat tak video tu cakap tadi, you are pushing the wall, you feel tired, but then the work is 0. You tolak wall tu. Lepas tu you tolak tak dapat, lepas tu you rasa penat. Tapi sebenarnya work yang you kenakan sebenarnya 0. Tak ada kerja pun sebenarnya dekat wall tu lah. So sama juga dengan case ni, Y ni dia tidak melakukan kerja. So that's why W0, dia no use lah, there are no work done. Sebab ingat balik tak, work apa jadi kalau 0? Ada 3. Ada 3 bila work 0, iaitu bila F kosong, work akan jadi 0 bila F kosong. Apa lagi? Dua lagi, iaitu bila angle dia 90 degree. Satu lagi bila dia apa satu lagi? Apa dah yang wall tu, S kosong. Yes, S kosong. Ingat yang dalam nota kuliah you ada tu. F kosong, angle theta ni. So samalah macam dalam kes ni. F kosong maknanya work 0. So saya tak fokus dah dekat Y. So I only fokus dekat X lah. Okay, so dalam kes ni Fnet ada 2. Fnet ni boleh jadi ni yang kotak ni, yang ini. Dan juga boleh jadi ni. Di mana nilai ini dan nilai ini adalah kena sama. Sebab kita akan buatkan F cos 30 equals to MA. Kan nilai dia sama. So awak pilihlah salah satu, awak nak guna yang ini ke nak guna MA. Kalau nak guna MA boleh. Kalau nak guna ni pun boleh. Buat semula. Okay. Boleh faham tak tu? So sebabnya work tu, sebab ada yang message PM saya, cikgu boleh saya belajar dulu guna MAS. Boleh. MAS ni dengan syarat you faham lah. Ya. Kalau nak buat MA tu, A tu nak cari mana? Tak ada pun information. Kalau soalan tu ada A boleh lah. Tapi kalau soalan macam ni tak ada A memang tak boleh. You tak ada cara lah untuk nak cari maths, ada tak ada bagi? Tak. Maths tak boleh lah. Ini memang jalan mati lah. Tak boleh lah cari. Kalau nak cari ni macam kena guna formula Buzat, Sutat. T pun tak ada kan? Tak ada lah. Depend lah pada question. Ada soalan yang boleh guna MA, ada soalan tak boleh guna MA. Depend pada question sebenarnya MA ni sangat senang lah. Kalau dia bagi acceleration, you tahu maths, terus you buat MA. So you tak perlu settlekan ni. Yang ini soalan ni senang because you only have one F. Saya takut soalan tu incline, you masih menggunakan konsep yang sama. Itu akan jadi salah. Sebab you kena tengok pada table ni. Kalau table ni ada banyak, ada friction, ada tension, ada proxy, semua tu you kena consider. Tapi kalau dalam kes ni hanya ada F cos theta, so you just ambil lah F cos theta. F sajalah F. Cos theta ni adalah 30 degree. Okay, boleh faham tak tu? Ada soalan tak nak tanya pasal ni, nombor 1 ni? Okay. Okay. Dah buat ke belum ni? Saya kena panggil seorang ni suruh buat ni ke depan ni. Dah lama tak buat tu. Okay, number B. Saya buatlah sampai nombor 2 tu, yang lain tu saya nak suruh buat. A mass 3 kg box lifted. Lifted vertically. Naik ke atas lah. S saya naik ke atas dan force dia ke mana? Force apply pun dia upward. So dia kata force apply upward which is 60 Newton. Okay, dan S dia adalah 2 meter. Dia kata earth mass dia adalah 3 kg. 3 kg box lifted vertically from rest. So U dia 0 at distance 2 meter at constant upward force 60 Newton. Number 1, calculate work done by apply force. Ini external force lah. Calculate work done by gravity W. Sebab ingat tak saya cakap semalam W sama dengan F dot S. F ni adalah pokok. Kalau dia nak apply force, so maksudnya dia nak pokok durian. So kita kena ambil F ni refer kepada 60 lah. So 60 SU2 cos. Berapa cos saya? Cuba tengok F dengan S is the same direction. So 0.
sebab dia sama arah lah 0. Kenapa yang ni tak buat free body diagram? Nak buat free body diagram pun boleh. Selalunya kalau free body diagram ni adalah case macam ini, incline ni ataupun ada angle tadi. Kalau case yang direct ni tak perlulah buat free body diagram, you buat direct je lah soalan dia. So dalam case ni 60 times 2 cos 0. So saya akan dapat 120. Unit dia adalah joule. Work sama dengan energy unit dia adalah joule. Number 2, they ask you to find weight punya work. So W equals to F dot S. Again, ini refer kepada forces. So forces kita ada 5. So yang kali ni dia minta weight. So weight lah, kita letak WS cos theta. So my W tadi adalah mg S cos. Berapa angle antara weight? So weight ke bawah, weight dengan S. Kalau saya lukis free body diagram, ini force, ini adalah weight. So force dengan weight adalah 180 kan. So SU ke sana, so dia adalah 180 degree. So mass U adalah berapa mass dia bagi? 3. Ini 9.81 jangan letak negatif 2 cos 180 degree. Okay, so you akan dapat 3 times 1.81 times 2 times cos 180. So saya akan dapat jawapan saya negatif 58.56. 8.86 unit joule. Okey. So saya nak tanya awak, apa maksud negatif? Apa maksud negatif tu? Apa tahu apa maksud negatif? By system. Yes, work done by system. Maksudnya orang lain. Maksudnya energy transfer out of system. Dia keluar daripada sistem. Kalau positif, into the system, dia terima. Yang ni kalau ni work done on system. Maksudnya yang ni masuk, dia terima. Dia masuk. Kalau yang ni out, dia keluar. Energi tu keluar lah. Memanglah energi untuk weight. Kita nak angkat benda yang berat naik atas. So weight tu menjadi beban. So bila beban, dia adalah out lah. So you kena lawan dia. So that's why dia jadi negatif. Anything yang beban, yang tak bagus, yang memberikan awak, menghalang awak untuk naik ke atas, menghalang untuk awak berjaya, is a beban lah. So beban tu kita akan letak negatif. So negatif lah, kita kena melawan dia so that out of system lah. So that's why they work done by the system. Ingat ya perkataan on dengan by. Jawapan akhir tak perlu letak on dengan by. Tapi saya takut nanti kalau soalan tanya, okay, is this work done on the system or by the system? Nanti aku tak tahu. So letaklah dekat sekarang, dekat dalam buku tutorial tu letak ni. Work done on the system, work done by the system. So senang nanti nak buat revision, you faham. Kalau on, positif. Kalau by, mesti negatif. Okay, boleh faham tak? Macam saya ingat lah, saya ingat macam ni on me saya belanja. So maksudnya positif lah, bagus. Ingat tu. Yang buy ni jadi terbalik. Boleh tak? Boleh. Boleh. Okay, soalan kedua. Soalan terakhir saya akan buat. Lepas ni saya suruh buat. Siap-siap lah. 2 jam kan? Sempat 2 jam ni kita buat. Dulu saya buat macam tu lah, 10 soalan saya suruh budak student yang buat. Macam-macam bunyi dia nanti kat rumah tu. Okay, write down the equation work done force at point O at figure 5.1 in term of F, S and alpha. So dia minta you buat work. You tak perlu lukis lah because they already give you the diagram. So work equals to F dot S. Please this one is forces. Sebanyak kali saya cakap forces. Forces tu apa? Yang 5 jari awak tu lah. Yang external force, weight, tension, friction. Satu lagi apa? Normal. So itu 5 tu. So soalan ni sekarang ni dia kata dia suruh cari equation untuk force ni lah. Ni F je lah. Letak F je lah. So F S cos theta. So Fs cos theta tak boleh sebab dia tak ada theta sini, alpha. So saya tak boleh sebab saya theta saya sini. So theta sini sama dengan 180 minus alpha. So saya tukar je lah 180 minus alpha. So unit jangan lupa joule.
So sebab dia minta dalam in terms. In terms tu tak perlu selesaikan. You just make sure you can ada semua ni. F ada, S ada, alpha ada. Tak boleh letak macam ni. Yang ini tak menjawab soalan lah. Sebab contohnya awak nak makan mi kari. Orang bagi awak nasi lemak. Awak marah tak? Mestilah awak marah kan? Sama lah juga. Exam nak alpha, awak nak bagi theta juga. Siapa yang membuat soalan ni? Awak ke examiner yang buat soalan? So make sure follow lah. Kita kena follow. Dia nak bagi kita markah. Kita kena follow lah. Dia minta alpha. Yes, you have to follow the alpha. So but the alpha is not the theta here. So alpha is 180 minus alpha. And unit please, don't forget the unit. Physics unit is very important. Unit kena letak joule. Sebab work unit joule. Letak jauh sikit lah. Nanti kan dia ingat J tu apa benda pula. Letak jauh sikit. Okay, boleh? Boleh nak? Dia kalau pagi ni tidur je aku tengok dah. Boleh, madam. So saya nak buat ni. Kita bagi letak nama dulu. Nak buat pick a name. Siapa? Apa nak buat ni? Tak payah buat macam ni. Masuk sini je. Masukkan dulu ni. Kod ni saya tak tahulah ni lama punya ke barunya. Masuk ni kod dulu. Sekarang. Ya, 19 cepat. Ini lagi yang lain. Saya tak buat dalam bentuk window . Kalau saya keluar, semua orang ada lagi dalam ni saya rasa ni. Saya nak kena buat dalam bentuk window. Okey, ada lagi. Siapa lagi yang tak ada ni? Mesti ada 27. Yelah, you tak ada siapa keluar kan? 22. Siapa yang tak ada ni? Tidur ke apa? Tak percaya kalau pagi-pagi ni. Aku kecilkan. So soalan nombor 4. Dua 23. Cepat. Lagi berapa orang ni? Piknik. So nama-nama awak ada kat dalam tu. 24 ni. Nanti siapa yang lambat lagi masuk. So ada berapa? Baru 24 ni. Siapa yang tak ada kat dalam ni?
Saya tengok. Okay. Apa yang tak ada ni? Ashwin, Haziq, Jeman ada, So, Afdan, Syir, Akmal ada, Iman, Hidayah, Yasmin, Husna, Alia, Nazifah, Hidayah. Siapa yang tak ada? Hidayah kenapa ada 2 kali? Hidayah kenapa ada 2 kali? Tadi dia out sendiri, so saya masuk balik. Masuk balik. Miza. Okay. Alright, so soalan number 4 saya nak siapa duduk kat belakang ni? Okay lah, kita ambil warna pink. Hidayah. Hidayah kena jawab. Okay Hidayah. Jawab soalan nombor 4 tu. So saya nak kena buat macam mana macam mana saya nak buat? Awak kena share ni lah. Sekejap saya bagi ni, awak upload awak punya jawapan. Madam. Ya. Saya buat kat kertas boleh tak? Tak apa, awak buat kat kertas, tak kat gambar awak bagi, tunjuk. Dekat Telegram Bukan Telegram ni, dekat sini. Sebab senang saya nak lukis sekejap saya kena ni, saya dah tak ingat dah apa saya kena buat. Okay. Upload. Ya. Image upload. Hidayah upload image kat sini. Hidayah je upload, yang lain tak payah, Hidayah je. Okay, lepas Hidayah kita teruslah buat siapa the next one. Kita name tu kat mana pula, dah hilang dah. Dia tak boleh buat serentak situ. Dah Hidayah? Okay, lepas Hidayah nombor 5. Nombor 5 Akmal. Nombor 5 Akmal. Nombor 6 Darin. Nombor 7 Aiman. Nombor 8 Yap. Nombor 9 Bidat. Nombor 10 Husna. Okey, nama-nama ni dia kena present. So pergi dekat yang tu, upload awak punya jawapan. Saya tak ingat dah awak punya nombor apa. Hidayah, lepas Hidayah Akmal, Aiman kot, Darin, dah lah apa. So nama-nama ni tolong upload awak punya jawapan. Kita akan present lah you punya jawapan, nak tengok jawapan you. Saya tak kenal. Dah. Mana Hidayah? Nama-nama tadi tu dia kena letak nama kat ni dekat sini. Hidayah? Nama ni Hidayah. Bukan dia kena buat ke patutnya? Sekejap. Wow. Kita dengan Hidayah dulu. Dah. Saya baca dulu lah soalan dia. Okay, soalan dia, the graph figure 5.3 show the magnitude of force exerted by given spring as function of distance of the spring stretched X. Calculate the work done when the spring is stretched. Sangat senang lah soalan ni Hidayah. Jangan cakap lah awak tak tahu nak buat. Mana jawapan awak ni? Lama ni awak nak upload. Yang lain pun upload terus ya. Terus saya nanti buat ni, cari kat situ. Harga nak jadi jawapan. Siapa suruh awak tak buat? Hidayah, lama ni. Buku benda ni senang gila ke ni? Dah Hidayah? Dah. Okay. Alright. So kita tengok Hidayah punya jawapan. Okay. So saya kecilkan. Kita baca soalan. Sini kat sini lah. Okay. Alright. So kita tengok Hidayah punya jawapan Tengok sama-sama Sebab kalau saya cakap seorang-seorang ni memang apa benda lah saya pun tak tahu apa terjadi kat awak ni. Okay. So kita tengok soalan.
Okay. Kenapa dia tak nak? Okay. Alright, so apa yang Hidayah buat? Okay, kita tengok betul tak apa Hidayah buat ni. Okay, so soalan pertama dia suruh cari from 0 cm to 5 cm. Okay, so kita tengok ya. So work kalau ini graf force lawan X. So kalau graf force lawan X, area under the graph lah. So you dah belajar dua graf. Satu adalah graf F lawan T. So F lawan T, area under the graph dia akan dapat impulse. Okay, satu lagi graf yang you ada belajar adalah F against X atau S, displacement. Both are same lah. So area under the graph akan dapat work. So apa Hidayah buat? Dia guna area under the graph. Okay, which is very good. Okay. So kalau boleh tulis dulu Hidayah, work sama dengan area under the graph. Ya, area under the graph. So maksudnya kalau ada markah konsep dia akan bagi you lah markah kat situ. Okay. Apa Hidayah buat? Dia soalan minta daripada 0 hingga 5. So 0 hingga 5. So Hidayah buat area under the graph here. So dia buat setengah darab 5. Okay. Betul ke salah Hidayah buat 5 ni? Betul ke salah? Cepat, mana kita salah kan? Salah. Kenapa salah? Sebab dia bagi you dalam cm. So apa patut Hidayah buat? Dia kena tukar ni dalam unit meter. Baru boleh dapat joule. So dia kena buat darab 10 negatif 2. So dia kena tukar darab 10 negatif 2. 250 betul tak? Ya, betul lah 250 kat sini. So apa yang Hidayah kena buat sepatutnya sama dengan setengah darab 5 darab 10 negatif 2 darab 250. So inilah dia punya jawapan dia sepatutnya. Okay, so kita bukan kalkulator. Kita ni. Okay, so setengah darab 5 eksponen negatif 2. Tahu tak Hidayah kenapa saya letak 5 darab 10 negatif 2? Tahu cikgu nak tukar unit. Ya, kalau saya tak tukar unit, saya tak akan dapat joule. Saya akan dapat unit yang lain. Dia joule hanya berlaku kalau dia adalah SI unit sahaja. So kena tukar 10 negatif 2 sebab dia kena bahagi 100. So that's why dia 10 negatif 2. So jawapan saya adalah 6.25 joule. Okay, boleh faham Hidayah? Okey cikgu. Okay, soalan number B, dia minta 2 hingga 7. Okay, kita tengok 2 hingga 7. So maksudnya graf saya mesti dari 2 hingga 7. So ini adalah bentuk apa Hidayah ni? Apa tu? Apa nama dia? Bentuk apa? Bentuk hati. Trapezium. Ni bentuk trapezium. So apa Hidayah buat? Dia buat setengah darab 5. Okay, kenapa 5? Sebab 7 minus 2, you get 5 lah. But again, this is cm, so kena tukar lah. And then yang ini height dia 100 and another height is 350. So sepatutnya apa Hidayah buat? Setengah 5 darab 10 negatif 2. This one tambahlah 100 tambah 350. So you akan dapat jawapan you ni sama je, cuma saya tukar belakang lah. So yang ini dapat 450 lah. So yang ini 450. So my answer will become 11.25. Kenapa lain macam sangat? Lain betul daripada jawapan awak ni, 11.25 joule. Betul tak? Kan 11.25 joule. Okey, boleh Hidayah? Itulah yang menyebabkan careless. Ini nama dia bukan careless mistake, nama dia stupid mistake. Sebab apa stupid mistake? Benda awak tahu. Bukan tak tahu. Ya cikgu saya tahu. CM tukar pada meter. Ya. Penat je kita belajar area under graph. Penat je awak tekan kalkulator. Tak dapat markah kosong. Sayang tau. That's why saya kata stupid. Kalau silly tu baik no sangat. Kita cakap stupid mistake. Benda yang tak patut buat salah. Patutnya you kena betul. Ini patut betul. Sebab you tahu. You know that you know. The concept dia adalah area under the graph. You know that, you tahu bentuk dia adalah triangle.
You tahu kira triangle punya shape macam mana. You tahu kira trapezium punya macam mana. It's just that we make a stupid mistake because 5 times 10 negative 2. That's why saya panggil stupid lah. Sebab terlalu, jangan bodoh, jangan terlalu, kita bukan careless lah. Ini tak patut careless. Boleh Daya? Cikgu. Jangan, saya- so be careful dekat unit. Dia memang nak trigger awak dekat unit. Okay. Okay. Alright, the next one. Siapa the next one tadi? Apalah. Saya. Saya tu siapa saya? Akmal. Akmal. Okay, Akmal. Mana awak punya jawapan? Sejujurnya saya tak tahu. Apa sejujurnya awak tak tahu? Boleh pula awak jawab sejujurnya awak tak tahu. Tak tahu nak buat macam. Awak tak buat nombor 5 ni. Awak tak buat apa-apa. Tak tahu nak buat apa. Banyaklah awak tak tahu nak buat apa. Okay, so kalau tengok ni dia bagi apa? Force. Dia bagi F sini. Ini F. Dia bagi extension 20 cm. So X. Okay, dia suruh determine elastic potential energy. Apa simbol elastic potential energy Akmal? US kan? US, yes, US. Of the spring when the extension is 30 cm. Another X. So dalam kes ni Akmal, kita ada 2 X. Ada 20, ada 30. Apa bezanya? Bezalah. Kalau ini Ali, ini Abu. Ali dengan Abu tak sama. Ataupun Akmal dengan Darin tak sama. Akmal dengan Hidayah tak sama. So maksud dia macam tu lah. Okay, so sekarang ni pertama sekali Akmal, you tulis apa formula US? Apa formula US? Formula pun tak tahu. 1/2 kx square. Okay, US sama dengan 1/2 kx squared. Lagi satu, ada satu lagi formula dia. 1/2 fx. FF. Okay. Boleh tak saya terus? Cikgu ada F, cikgu ada X. Dah settle. Tapi bila tengok jawapan belakang tak sama. Kenapa tak sama? Sebab soalan minta dekat X30. Kalau you masukkan X30 dalam ni dan F you guna adalah ini F belong to 20. Okay, macam kita pergi gym lah. Katakanlah kita pergi gym, kita main yang apa, main tarik tu kan. Main tarik yang tali. Saya tak tahulah apa nama alat dia. Okay, you tarik. Okay, adakah force, you nak tarik 20 cm. Force dia 800. Adakah you nak tarik 300? Force dia sama juga 800. Akmal yang kena jawab ni. Tak. Tak. Kenapa tak sama Akmal? Sebab dia kurang. Sebab dia kurang. Sebab dia Lagi tinggi kan? ya So betul. awak rasa force dia akan lagi besar ke lagi kecil? Lagi besar. Yes, lagi besar because you needed extra work untuk tarik lagi 30, another 10 cm. Beza you adalah 10 cm. So macam kita main tarik apa tak tahulah dumbbell ke apa ke, bukanlah dumbbell, dia benda yang tak tarik tu apa nama dia. So yang kat gym kan. So you tarik tu, so force needed untuk 30 cm is will be more than 20 cm. So you cannot use the force given here. So kita dah stuck kat situ. So kita tak boleh guna. Okay, so K. What is K Akmal? Pemalar dia. Okay, pemalar this we call it elastic constant atau spring constant. So this one is dia adalah depend on the material that you use. So this K doesn't matter you use force 800 ke 4,000 ke 1 juta ke, the K will remain constant. So kita nak cari K sekarang dulu. Okay, so you ada F, you ada X, you nak cari K. Apa formula yang boleh kaitkan F, X, K Akmal? F, K, X. Ada satu formula. Apa formula dia Akmal? Dia start dengan H nama orang tu. Ni SPM dia dapat apa ni? Gegamnya aku. Apa nama dia Akmal? Tak tahu. Apa sebab tak tahu dalam nota ada? Mana nota awak? Nota print tak? Mesti nota tak print. Aduh, mana boleh belajar nota tak print? Nama dia apa Akmal? Pergi cari Akmal, geram pula aku satu ni pun dia tak tahu ni nama orang ni. Oh, tak print lagi. Nota pun tahu nama mananya. Allah ya Tuhanku, ni belajar ke main-main ni? Ni pula dia gelap. Nota awak kat mana? Dekat juga dekat laptop. Semua kat laptop. Tak ada, tak print. Oh, kena sampai print chapter dulu. 4 print. Sampai chapter 4, chapter 5 dah print. Betul. Orang dah nak habis dah chapter 5 dah. Ada orang dah siap dah PSPM chapter 5.
Jeman dah buat dah chapter 5 punya past year. Hooke's law, madam. Yes, Hooke's law. That's the need, the person that saya nak cari ni atuk Hooke's law ni. Aduh. Apa Hooke's law cakap? F equals to apa? Negative KX. F equals to KX. So F equals to KX. So Akmal saya nak awak buat. Saya tak nak buat, saya nak awak buat sekarang. F dah ada 800. Kira sekarang. F adalah 800. X kita nak ambil 20 ke 30? F 800 ni belong to who? 20. 20. So I take 20. But then please ingat apa kesilapan Hidayah tadi? Dia tak tukar unit. Nak tukar unit. So you need to change the unit. So my K now is become F over X. So 800 divided by 20 times 10 power of negative. Negatif apa Kemar? Negative 2. Yes. So dapatkan K. Okay, after dapat K saya nak buat apa lepas tu? Gantikan balik. Guna formula apa? US sama dengan apa? Half US. KX squared. So K tadi ambil dekat sini, betul tak? X ni sekarang ambil yang mana? 20 ke 30? Soalan nak 20 ke 30? 30. 30. But be careful, dia adalah cm. So tukar kepada meter and then square. Tulis sekarang, saya tunggu awak nak punya jawapan. Okay. Awak ingat waktu lepas dia macam tu? Sementara kita tunggu aku mahu punya jawapan. Siapa nombor 6 ni? Dah terbongkar lah segalanya. Saya kejap. Siapa saya tu? Saya tu Darin. siapa? Darin. Okay, Darin dah upload? Kejap lagi sikit. Belum lagi. Lagi sikit. Boleh pula lah budak-budak ni tak buat. Kita tunggu jawapan Akmal ni. Darin, cepat Darin. Kita dah nak pergi dah ni. Nak pergi ke soalan awak dah ni. Lepas Darin siapa Darin? Lepas Darin siapa? Siapa yang dah ready? Saya madam, tapi jawapan saya dapat salah. Tak apa, salah pun tak apa. Upload je lah. Nanti kita tengok apa yang salah. Janji you buat. Saya nak you at least try. Janganlah tunggu jawapan. You tunggu apa? Tunggu wahyu daripada Tuhan ke apa? Ya madam. Awak ingat Nabi ke apa? Buat. Kena try. Awak yang datang ke awak malaikat ni je sabut nyawa awak je. So janganlah tunggu jawapan daripada saya. Buat. I want you to at least try. Try buat attempt. Kalau you dengar kat sini, dengar kat kuliah, dengar, memang you tak ada apa-apa lah sebenarnya. So kena at least try to attempt to do. You kena try buat, memang kena try buat. Kalau you tak buat, you tak akan rasa apa-apa. Okay, siapa yang dah get ready tadi tu? Kenapa saya tak ada nampak jawapan kat sini? Tak ada, tak boleh nak pergi mana-mana. Siapa dah? Yap, okay tak? Yap, are you ready? Uploading. Siapa lepas Yap ada soalan lagi kan? Semua upload, tolong upload sebab cepat ni. Nanti kan kita tak ambil masa menunggu awak nak ni je. Baru seorang je, Hidayah je. Yang lain mana ni? Ish. Yang lain jangan fikir terlepas. Okay, kita terus pergi kepada Yap punya dulu. Sebentar tunggu kawan-kawan awak ni. You nombor apa Yap? What question is this? 8. 8. Okay, kita tengok question Yap, number 8. Okay. Alright, a constant force, so they give you force here adalah 2 times 10 power of 3 Newton acting on object mass. So they give you mass M on horizontal surface. The initial velocity of the object is 4. They give you U is 4. By using work energy theorem. So what are work energy theorem state? W equals to delta K. Ni saya nampak dah Yap ada buat ni lah. Okay, very good. So ini 1 marks ya sebab in exam dia tak bagi you ni. So you dah tahu ni, okay bagus. You tahu konsep dia. Calculate the velocity of the object when it's moved. So S lah, dia bagi S 300. So dalam case ni dia tak ada angle. So objek you macam ni. Dia nak bergerak lah. So dia ada external force, dia nak bergerak. So dia nak bergerak. Dia nak bergerak. So lepas tu dia kata dia ada velocity initial. U dia adalah 4 ms -1. And then dia bagi tahu
dia punya mass. Okay, mass dia adalah 5 times 10 power of 3 kg. And then dia bagi tahu force yang apply adalah 2 times 10 power of 3 dan dia adalah horizontal. So tak ada angle lah ya. Okay, ada tak perkataan apa-apa lagi? Dan dia move. Okay, dia bagi S. So S saya adalah 300 meter. So this is my imaginary lah. Inilah macam mana keadaan saya punya situation lah. The situation of the question. Okay, mari kita tengok apa Yap buat. Okay, Yap menggunakan konsep work energy theorem. W equals to delta K. Very good. Okay, W ni dia guna Fs cos theta. Okay, Fs cos theta. So F ni, F apa dia pakai? F ni lah. F ni cos kosong 300. Okay. Kalau tengok kepada soalan Yap ni. Okay, kalau saya lukis free body diagram. Kat sini lah. Saya ada normal. Saya ada force, saya ada weight, tu je. Itu je saya ada. Dan saya bergerak ke sana lah, ada acceleration sebab ada U. Ada U maksudnya ada V. Dan U dan V awak berbeza nilai. So dia ada acceleration dan untuk chapter ni saya kata tambah satu karakter baru S. So kita ada S. Okay, so dari sini kalau you tengok saya buat table. Buat table dulu X, Y and F, W. So MA duduk dekat sini kosong. So maknanya there are no work done on y-axis. So y-axis tidak membuat kerja. Macam kita push wall tadi lah kan. Dia penat tapi tak buat kerja pun sebenarnya. Dia pura-pura je. So N awak sini kosong positif N. F adalah F cos theta. F sin theta. Ini kosong negatif W. So if I look at here, my X. Sebab saya fokus dekat X lah. Sebab my X here adalah yang membuat kerja MA. Tapi saya tak ada MA. So saya akan hanya guna ni lah F cos theta. So that's why Yap guna F cos theta 300. Bila dah buat cos dekat sini tak perlu buat double lagi cos. Kalau you dah resolve awal-awal di sini belakang tu you tak perlu letak lah. Itu dia punya ni jangan dua kali resolve. Okay, this one good lah. So Yap buat yang ini sebab dia depend pada F cos theta. Okay, delta K. What is delta K? Delta K is kinetic energy. So kinetic energy, saya besarkan lah. So kinetic energy adalah mv squared half mu squared. So bagus dia buat M dia masukkan, U dia masukkan. So dia dapat ni okay, yes. Jawapan dia 16 ms negative 1. Okay, very good. Alright, question number 2. Apa question number 2 nak? If the horizontal surface is rough. Ada perkataan rough. Maksudnya ada apa? Ada friction. Exerted in opposite direction 400 Newton. Okay, so sekarang ni kita tengok apa Yap buat. So kalau ikutkan free body diagram saya tak macam ni dah lah, dia baru. Okay, kita akan buat baru. Kita ada normal, kita ada force, kita ada friction, kita ada weight. Dan dia masih bergerak ke sana. Cuma dia tambah satu lagi karakter lah, satu ahli keluarga baru iaitu F. Tension tak ada lah dalam cerita ni Okay, dan S saya ke sini. Okay, so dari sini apa yang Yap buat, dia tahu bila dia buat table, okay dia buat table, dia nampak bahawa N, F, F, W. Okay, MA masih lagi kat sini lah, ini kosong. So ini tak ada function lah, kita tak akan tengok lah. Okay, so N 0, positif N, F, F dia tak ada angle kan? Dia tak ada angle kan, F 0, kenapa saya letak cos Ni F je lah kan. F. Cos 0 sebab dia sama arah kan. Okay. So F ini negatif 0, kosong negatif W. So dari sini saya tengok bahawa F net, F total ni adalah depend pada ni. F tolak F besar tolak F kecil atau MA. Saya tak boleh guna MA. Sama macam case tadi saya tak boleh guna MA sebab saya tak ada acceleration. So that's why saya guna kotak yang besar ni lah. F tolak F kecil. So tengok apa Yap buat. Betul lah. F tolak F kecil. Okay. So dalam case ni sepatutnya Yap you kena buat macam ni. F tolak F kecil S cos 0. Faham tak Yap? Yap. Faham. Sebab kenapa I tak bagi buat macam ni? Sebenarnya kalau you buat macam ni, nanti why is friction you tak
letak cos. Tak boleh tau. Yang macam ni tak boleh. Yang ni tak boleh. Salah. Sebab you tak letak cos dekat friction. So kalau you letak cos nanti 180 dapat another negatif. So dia macam dah pening lah. So buat macam ni. Sebab F net W equals to F dot S. F here is refer to F net ni. F net. This F net. Saya buat balik ya. Saya buat kat sini lah. Cara penulisan tu salah ya. Tak boleh macam tu. So you kena buat W equals to F dot S. This is the general. Put the general first. Okay, so you memang nak buat guna W equals to delta K. Okay, so W equals to delta, kita start dengan W equals to delta K lah. W equals to delta K. So W equals to F dot S equals to half mv squared minus half mu squared. Okay. So F here is refer to F net, F total. So the F total you boleh ada dua. One is this table, another one is MA. But we don't have MA, so that's why kita tak guna yang MA. Kita hanya fokus dekat F tolak F. So F tolak F, S cos 0. Kenapa cos 0 sini? Sebab F net dia bukan dekat sini ya. F net tu adalah di luar. Dia selalunya duduk kat A. So F net dia sama arah dengan A. F net ni F total lah. So F net sini, S sini, so that's why angle dia kosong. Cuba tengok F net ke sana, S ke sana, arah dia sama. So that's why angle dia 0. Boleh faham tak ya? Ya. Boleh. So yang lain pun kena faham ya. F net ni adalah total. Sebab kalau awak tengok cikgu saya ada F, saya ada F. Saya nak ambil angle siapa? Nanti awak dah confused. Cikgu saya nak ambil angle dia ni, nak ambil angle dia ni. No, kita tak ambil angle dua-dua ni. Kita ambil angle F net. Di mana F net sama dengan MA. So that's why dia sentiasa sama arah dengan A. So dia akan jadi kosong. Okay. So half M. You buat 5 darab 10 negatif kuasa 3 3 V squared tolak setengah 5 darab 10 kuasa 3. Masih lagi kekal 4 lah, 4 squared ni. Sebab dia bagi 4 tadi. Initial masih sama. Cuma dia tambah friction sahaja. Okay, F dia dah bagi. So F tadi berapa? 2 darab 10 kuasa 3 tolak berapa friction dia bagi? 400. Okay. S dia 300. Cos kosong 1 lah. So sama dengan setengah 5 darab 10 kuasa 3 V squared tolak setengah 5 darab 10 kuasa 3 4 squared. So tekan kalkulator. So Yap dapat 14.42 ms negative watt. Jawapan sama. Sebab apa? Tapi cuma cara penulisan ni agak salah lah sebenarnya. Kalau you punya yang menanda you tu adalah orang yang sangat rigid, saya takut dia akan salah kan. Kalau saya bagi je lah sebab just penulisan. Tapi dia takut yang menanda you tu terlalu rigid. Dia akan tak terima lah yang ni Yap, be careful yang ni. Okay. Cikgu. Ya. Kalau soalan sebelum tu dia saya tulis macam Yap boleh tak? Dia hanya satu force saja. Yang ni boleh. Yang ni boleh because ini you dah merefer kepada ni, okey lah. Dia faham lah ini you refer ni. Kalau yang ini, you buat ni. Tapi yang ni nanti kenapa tak ada cos? Sepatutnya dia ada cos. Dia mesti ada angle between this and this. Sebab formula untuk W is F dot S, meaning all the force mesti ada angle dengan S. Okay. Tapi yang friction tu sudah 180 tu ada kaitan. Ya, that's why kalau you letak F cos 0 minus F cos 180, dia akan jadi macam salah. Dia akan jadi salah lah. Sebab apa? Boleh buka atas. Sebab you akan dapat negatif jadi positif sini. So that's why formula dia, kalau ikutkan formula tadi, dia bukan you kena buat, you kena W equals to F dot S. F here is refer to F net. So that's why you kena buat F minus S cos. This angle mesti antara F net dengan S. Bukan satu-satu. Angle
Fnet dia Fnet ni, Fnet, angle Fnet adalah sentiasa sama dengan MA. Fnet. okay. Okay, boleh faham tak Fnet? Okay, Fnet tu kena faham Fnet tu. Okay, contohnya inclined plane. Okay, saya buat contoh inclined plane. Okay, inclined plane. Sebab ada soalan inclined plane. Okay, you ada normal. You ada weight. So dia naik ke atas F, ada friction. Okay, yang ini memang akan you kena be careful. Yang ni macam chapter 4. So you kena buat apa? Free body diagram lah. So you buat free body diagram. Okay, kalau you tengok kat sini, dia bergerak ke sini S. Dia kata S. So Fnet saya sini lah juga. Saya kena cari Fnet dulu. Sebab W equals to delta K. Selalunya soalan ni memang akan guna W equals to delta K lah. So W here is Fnet dot S. Sebab untuk, okay saya tak tekankan perkataan W ni. Okay, that's why ramai yang confused kat sini. W equals to, untuk work energy theorem, W ni bukan W biasa, dia W net. W net. W net. Kalau awak tengok nota, W net. Sekejap, saya nak tengok nota. Dia bukan W biasa-biasa dia W net. Yes, that's why ramai yang tak faham yang dekat situ. Ada tak? Saya nak keluar. Keluar sini. W net. Ni W net saya. Ni. Kalau you tengok ni, dia adalah W net. Dia bukan W biasa, dia W net. Ni wording net. W net. Okay, boleh je Mat? Boleh. Dia W net. That's why betul-betul saya kena fokuskan. W net. Dia bukan W je, dia net. So W net maksudnya mesti F net dot S. Okay, dah habis soalan nombor 8 ni. Okay, the next one. Siapa tadi? Siapakah mangsa seterusnya? Saya takut dia dah menghilang dah tu. Alamak, dah hilang lah tu. Saya tak save tadi. Okay, siapa tadi? Yang tengah buat tadi? Saya. Saya upload balik saya. Okay. Sekejap. Akmal, Akmal. Lepas Akmal tadi terus masuk ni. Masuk balik. Saya dah tak save. Oh, madam. Ya. Tadi saya masuk dekat phone, lepas tu saya masuk yang baru. Saya masuk yang baru. Pun tak faham. Saya buka dekat phone class point tu. Lepas tu saya masuk lain. Nak ambil masuk ni balik ni. Dia punya kelas. Submit balik madam. Submit balik sebab saya tak save tu. Dah. Dah cepat. Siapa tadi? Akmal. Lepas Akmal. Orang lain. Tak tahulah siapa orang lain tu. Dia tak simpan kat sini. You know who you are lah. Ni okay, Darin. Kita tengok Darin punya dulu lah. Okay. Saya tak boleh keluar daripada sini. Nanti kalau tidak dia tak save. Okay, Darin. Mana Darin? Ya, saya. Saya guna kenalan dengan awak ni, Darin. Okay. So, soalan number 6. Okay. So, soalan ni figure 5.1 show a charge move to the right passes from point A with the speed. So, U dia bagi 20 ms -1. What is the speed at the charge at point C? Okay. So, soalan tanya apa V dekat C? Itulah soalan dia. So kalau awak tengok nampak soalan macam ni, sebenarnya dia menggunakan konsep energy. Dia tak ada work. Okay, bila awak buat soalan kan awak dah nampak pattern soalan sebenarnya. Kalau soalan ada force, kalau soalan incline, ada weight, ada force lah, semua force tu, yang forces tu mesti guna work energy theorem, W equals to delta K. Tapi kalau awak nampak soalan macam ni, soalan dia tak ada force. Soalan dia ada height, ada velocity.
dia akan guna conservation of energy. So kita dah boleh baca pattern soalan sebenarnya. Itu yang you kena tahu tu, itu yang that's why kita panggil dia smart study. Smart study tu maksudnya dia tahu apa benda soalan tu nak tanya. You don't have to be genius. You kena smart, kena pandai, cerdik. Genius dengan smart lain tau. Genius tu dia born, dia dah memang born genius. Smart tu dia pandai-pandai akal dia lah. Okay dah. So kita tengok apa Darin buat. Okay, so Darin buat macam mana ni? Okay, Darin kata dia guna formula conservation of energy. Bagus, betul apa Darin buat. Dia guna conservation of energy. Okay, dia buat KA dengan KC. Bagus, Darin terus guna. Walaupun A dekat sini, B kat sini, C kat atas, dia boleh guna A dengan C. Kenapa dia boleh terus jump? Sebab ini conservation of energy. Energy untuk A, energy dekat A sama je energy dekat total energy. Total energy dekat A sama je total energy dekat B, sama je total energy dekat C, sama je total energy dekat D, sama je total energy dekat E. Ada ke sampai E? Sampai D juga saya rasa. So maksudnya kalau total energy dia 10 joule, semua ni akan jadi 10 joule. So tak ada masalah untuk Darin buat A dekat C walaupun dia jump B. Boleh. Betul. Okey, apa Darin buat lepas tu? Okey, dia kata dekat A hanya ada half mV. Bukan V lah Darin, dia U. Tahu tak kenapa dia U Darin? Sebab initial ke madam? Sebab dia initial. Kalau initial kita letak U Okey, lepas tu dekat, okay, so yang ini Darin punya ni dia naik sini kan. Okey, kalau kita tengok dia duduk dekat dekat H kosong. Ni H kosong. So that's why Darin tak letak U, dia hanya ada kinetic energy sebab dia dah bergerak. Okay, ni betul lah. Okay, untuk dekat C. Untuk dekat C dia ada height. So Darin letak dia ada U mgh, betul. Dan dia masih bergerak, so dia letak half mv squared. Okay, betul. Okay, lepas tu apa Darin buat? Nampak tak apa dia buat? Dia potong M. Kenapa boleh potong M? Sebab semua tempat tu ada M. So boleh potonglah M because we are talking about, we are dealing with the same object. Objek tu dekat A dengan C, adakah tiba-tiba jadi kurus? Tak. Objek dia 10 kilo, dekat C pun 10 kilo, dia tak kurus pun, dia tidak mengecil. Okay, so setengah, so U dah ada 20, bagus Darin. So V squared nak cari. G ingat ya, untuk chapter 2 sahaja letak negatif. Chapter lain semua tak ada, semua positif, 9.81. So HC. Kenapa tak ada cikgu tak ada negatif? Sebab ingat balik energy adalah skala. Kita tak kisah pasal dia punya direction. So H adalah 10. Okay, so Darin dapat 14.28 ms negatif 1. Okay, dah settle. Okay, question number B. Dia suruh cari adakah, kalau saya baca balik soalan, dia tanya, will the chart reach D? Dia tanya, adakah chart tu akan reach D? Prove your answer by using calculation. Okay, apa Darin buat? Kita tengok apa Darin buat. Kita tak boleh besarkan. Okay, apa Darin buat? D kat sini D. Okay. So Darin masih lagi menggunakan konsep conservation of energy. Very good. Dia guna submission energy A sama dengan submission energy D. Bagus. Sebab apa? Dia tahu bahawa A, B, C, D ke energy dia mesti sama. 10 je. Itu contoh 10 saya beritahu. Okay, so kita tengok apa yang ada dekat A dia lah. KA je lah. Macam tadi lah hanya ada KA. Okay, dekat D dia letak ada KA dengan UD. Sebab apa? Sebab ada, dia tak tahulah macam mana nak tahu dia boleh reach, kita kena tengok velocity lah, sampai ke tak sampai. Okay, so U dia guna MGHD lah, D. Ini HD. Ini HC. C tak ada lah dalam karakter ni, dah tak ada C. Dia hanya fokus dekat A dengan D. Okay, dekat D kita ada K dengan UD. KD, UD. Dekat A kita hanya ada KA sahaja. UD tak ada, UA tak ada, kosong sebab tak ada height. Okay, so Darin letak half MVU lah ya. UA squared half MVD squared plus MHB. So M semua Darin potong. Okay, very good. So dia masukkan nilai je lah. So 20. So dia dapat nilai iaitu 2.76 ms negative 1. So Darin cakap yes. Because chart still have velocity,
Ya betul. So maksudnya charge tu boleh sampai dekat D sebab dia ada velocity. Okay, bagus Darin, good. Okay, saya nak tanya, apa jadi kalau V kosong? Kira V kosong. Sampai ke tak sampai? Tak apa, kita online. Seronok kat online. Dah tahu dah orang yang tak pernah kena. Widat nanti dah kena lah. Nazifah. Ada tak Nazifah? Nazifah tidur Nazifah? Ya. Apa jadi kalau velocity kosong? Saya guna Darin punya ni. Saya kira saya dapat V kosong. Apa saya nak jawab? Yes ke no? Faham tak soalan saya, Nazifah? Tak. Soalan saya guna ni equation ni sebab soalan tanya adakah D ni chart tu tadi apa kereta tu sampai tak dekat D. Saya kira guna equation dari ni tapi saya dapat V sama dengan kosong. Contoh V saya dapat nilai dia kosong ms -1. So saya nak jawab yes ke no? Dia sampai ke tak sampai? Tak. Tak. Kenapa tak sampai? Sebab velocity kosong. Sebab velocity. tak. Betul lah velocity kosong tak sampai. Maksudnya tak bergerak lah kan? Kalau tak bergerak tu bukan dia stop ke? Dia stop kat D kan dia. Dia stop dekat D. So yes lah juga jawapan dia. Yes. Faham tak Nazifah? Dia yes sebab dia stop dekat D. Soalan tanya, bukan soalan tanya is that the chart is move at D. Dia kata reach. Dia reach. Dia boleh reach D tapi dia stop dekat ni. Okay, apa jawapan no? Siapa rasa tahu apa jawapan bila masa nak letak no? Kalau V saya dapat nilai apa? Negatif ke cikgu? Negatif. Very good. Kalau jawapan saya dapat nilai negatif. Apa maksud kalau jawapan saya dapat nilai negatif? Maksudnya dia patah balik. Ya, patah balik. Dia tak sampailah kat D. Okey, boleh? Boleh. Okey, kita tengok seterusnya. Siapa yang kena? Tadi Akmal. Kita balik kepada Akmal. Okey, kita tengok Akmal punya. So Akmal buat 800. Ni soalan nombor apa tadi Akmal? 4 4 ke 5? 5 Akmal dah hilang lah. F 800. 5. Okay, so Akmal dapat K. Okay, bagus. Pandai unit. Macam mana tahu unit ni? Sebab Newton, meter. Newton, meter. Okay, bagus. Okay, lepas tu Akmal guna half kx squared. So K dah ada, Akmal masuk je dalam ni. So dia guna ni, ingat ada squared ni, squared. So 180. Betul tak jawapan ni? Saya tak tahu ni. Betul 180 joule? Betul. Okay, betul. Bagus. Bukan susah pun. Kenapa tak boleh fikir Akmal? Baca kot. Tak baca. Nota pun tak print. Macam mana nak ni? Siapa next one? Lepas Akmal siapa tadi? Saya tak ingat. Cepat. Mengaku diri sendiri. Siapa? Ni Saya madam, saya. Darin dah Darin nombor 6 tadi kan? Saya tu siapa? Aiman. Okay, ni Aiman. Okay, kita tengok Aiman punya soalan pula. Okay, Aiman nombor 7. Okay, ni. A 2 kg block. So, Aiman punya 2 kg block is projected. Projected 3. Dia bukan horizontal tau, dia projected. 3 ms -1. So ini U lah. Apa-apa yang bermula itu adalah initial velocity up to 50 degree. So ini adalah inclined plane lah. So ini adalah inclined plane. Okay, dan dia bagi mu. Apa ni mu? Mu ni coefficient of friction. So 0.2. Tak ada unit. Memang tak ada unit lah because mu sama dengan F over N. So tak ada unit. N, Newton, potong-potong tak ada unit lah. Sebab F sama dengan mu N. Use the work energy theorem. Okay, ada tak si Aiman ni guna work energy theorem? Saya tak nampak apa work energy theorem dia ni. Tak ada madam. Awak tak menjawab soalan lah. So tu that's why awak kata awak salah buat
So kena guna word energy theorem Aiman. Keluarkan dulu W sama dengan delta K. Ini kita punya main dulu. Kita punya pokok dia, kita punya akar dia tak keluarkan ni. So calculate the distance. So soalan suruh cari S from coming to the when it travel before it coming to rest, meaning V awak 0 lah. So ini information yang kita ada lah. Okay. So kalau kita tengok kepada Akmal punya ni, Akmal pula, Aiman punya ni, so gambar dia macam ni. Dia nak projected. Okay, saya suka bayangkan kalau macam ni, dia bukan ada force tau. Yang ini kan pernah tak main game Angry Bird? Pernah tak main Aiman? Aiman awak kena jawab ni apa semua saya tanya ni. Pernah main tak Angry Bird? Pernah madam. Pernah. Apa awak nak, macam mana nak main Angry Bird tu? Dah tak tahu pula dah. Tarik lah kan tak main game. Tarik elastik tu kan. Tarik elastik and then dia projected. Itulah maksud projected. Dia apa? Dia bila awak tarik elastik tu, dia melompat. Dia tak bukan melompat. Dia projected lah nama dia. Dia menaik. Okey, beza ni dengan yang sebelum ni awak buat yang kotak. Cikgu saya ada force. Ini awak menolak atau awak tarik dia sepanjang perjalanan. Kalau yang ni dia tak ada external force. Kenapa dia tak ada external force? Dia dekat sini, dia ditolak sini, pupuk dia naik. So dia tak ada external force untuk kes ni. Dia tak ada external force. Jangan confuse dengan ni. Yang ini ada external force, you tolak dia sampai naik atas. So yang ini bila nampak perkataan projected, dia macam kes Angry Bird. You letak force dekat bawah, you tarik dia, lepas tu pung, dia naik atas. Itulah kes Angry Bird. So saya sebayangkan nombor 7 ni kes Angry Bird. Okay, so saya akan gunakan ni, W equals to delta K. Okay, apa yang saya tahu, W adalah apa tadi? Fnet. Fnet dot S equals to half mv squared minus half mu squared. Kena guna ni Aiman. So V tadi dia kata coming to rest, so ini 0 lah. Tak berguna, dia kosong kan? V0, apa-apa darab 0. So saya tinggal negatif setengah M. Berapa M? 2 kilo. U saya 3 square. Saya dah settle dah bahagian ni. Ni cancel, dapat dah 3 square. Okay, bahagian ni saya tak settle lah. So F net, S, ada tak S? Ada tak dia bagi S? Dia tak bagi S Dia suruh cari S Dia suruh cari S. Dia suruh cari S dia suruh cari S kan? Distance. So dia suruh cari S. So S yang saya nak cari. So saya kena settlekan F net. F net. Ya, sebab W net saya kena tekankan ni. W net bukan W biasa-biasa. W net. So W net equals to delta K. So W net saya kena cari W net. Di mana W net sama dengan F net. Okey, macam mana nak cari F net? Okey, kena lukislah free body diagram. So ini objek, so you ada normal, you ada width. Itu sahaja dan friction. Kenapa tak ada external force? Cikgu, saya cakap tadi dia case Angry Bird. Dia tak ada siapa-siapa tolak dia sampai ke akhir hayat, sampai ke ujung atas tu, tak ada siapa. Dia ditolak dekat bawah. Angry Bird tu ditolak dekat bawah, dekat elastik. Apa tu, plastik elastik yang tolak dia tu je. Itu je force yang apply. So tapi sepanjang perjalanan dia S tu, there are no external force yang ada apply kat dia lah. Okay, so saya hanya ada normal, ada weight, ada F. So tak ada F, tak ada tension. Saya keluarkan 5 jari. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, cukup. Itu kena check. Itu always check lah ya. So A saya ke sini. A saya ke atas. So saya tambah karakter baru lah. Ini karakter baru iaitu S. Sebab beza dia dengan chapter sebelum ni ada S. Itu je beza dia. Okay, so yang ini angle tadi berapa angle? 15 kat ujung ni kan. So 15, so sini akan jadi 75. 15, 75 lah. Okay, kita buat table. Buat macam biasa. X, Y, N, F, W. Submission F. Sebab saya nak cari F net. ME. Macam awak cakap tadi, kalau ada A terus je guna ME. Kat sini boleh je terus guna ME kalau ada A. Sekarang ni awak tak ada A. So awak tak boleh lah guna ME. Saya tak tahu macam mana cari ME ni. Suka hati dia bila masa wujud formula ni. Saya tak tahu formula ni wujud. Mana awak dapat formula ni, Aiman? Buku madam. Mana ada buku formula ni? Buku mana ni? Buku Aiman, rujukan. ni. Buku rujukan.
Buku apa? Buku rujukan medium. Mana ada? Tak ada ni. Mana ada ni? Ke dia guna F tu kot? Saya rasa ni mu sama dengan F over weight. So mg over ma over mg. So dapat yang tu. Oh, yang ni ah. That's why saya tak ada, kita tak pakai ni. Formula ni hanya berlaku kalau F weight ni. Saya tak tahulah apa benda soalan dia ni. Soalan dia incline plane ke yang buku rujukan awak tengok tu? Jangan ni formula ni. Yang ni hanya berlaku mungkin adalah kes yang macam ni je kot. F sama dengan weight. Itu boleh pakai. Tapi bila masa ada friction kat situ, tak tahulah apa benda ni. Jangan guna formula ni. Formula ni tak boleh guna untuk semua kes. Okay, so N kosong, positif N. Friction negatif F kosong, weight kosong, negatif W. Okay. Okay Aiman. Mana Aiman? Aiman? Ya, madam. Okay. Fnet saya mana? Dekat table ni mana Fnet? Pasti X ke pasti Y? X. Okay, bagus. Pasti X. So kita satu betul. Okay. Y kita potong. Okay. Mana satu awak nak ambil? Awak nak ambil negatif F ke MA? Dia kena pilih salah satu kotak ni. MA. MA. Okay. Awak ada M tak? Ada? Awak ada A ke? Ada ke acceleration Aiman? Tak ada. Tak ada. Menemui jalan mati, buntu habis. So awak terpaksa aku dengan ni. So ada apa ni? Negatif F. So maksudnya saya punya Fnet ni hanya depend pada friction. Sekejap, sorry. Weight tu sepatutnya kena boleh resolve. So ini negatif X, ni weight ni, nampak ni weight ni. Weight ni boleh resolve iaitu negatif W cos 75. Tak muat lah sini. Buat balik semula lah. So saya buat table. Cikgu kita pakai US ke? US? US sama dengan? Sebab dia nak suruh guna word energy theorem, mana boleh guna formula lain. Dia cakap, okay. So ingat cikgu cakap M Gribet tu guna elastic so pakai US. Boleh juga guna US tapi dia tak, macam mana orang nak pakai US tu saya tak faham. Tak boleh sebab kena follow soalan. Soalan suruh cari guna word energy theorem. Okay. So F, W, tapi bagus tu otak dia bercambah tu, dia faham bahawa kalau ada elastik kena guna US. Okay, ni kosong, positif N, F, kosong. So saya tak perasan, sorry W ni boleh resolve. So yang ini negatif sebab apa dia opposite dengan A. So negatif W cos 75, negatif W sin 75. So tadi Aiman cakap kita tengok dekat X dia cikgu, jangan tengok dekat Y. Jangan tengok kat Y madam sebab Y tak ada buat kerja, dia sia-sia je kerja dia lakukan. So kita fokus dekat X. So X ni ada dua Fnet, satu you buat guna yang atas ni atau satu you guna MA. Aiman nak guna MA, satu saya kata mana ada A Aiman. So dia kata tak boleh pakai. So dia kata hanya fokus dekat sini. So kita akan guna yang inilah. So iaitu kita akan guna negatif F tolak W cos 75. Okay, so Fnet saya ni saya dah resolve. Okay, kalau awak dah resolve dekat sini, awak tak perlu dah letak angle tu sebab apa? Awak dah letakkan negatif kat sini. Okay, dia ada dua cara awak nak buat. Satu awak letak F friction tambah W cos 75 S cos 180. Kenapa S cos 180? Sebab dua-dua ni arah dia opposite dengan S. Okay, satu lagi cara selalunya kita buat disebabkan kita dah resolve dekat sini, kita letak je negatif F tolak W cos 75 dot S. Yang ini macam ni boleh lah sebab apa you dah resolve awal-awal lah. Tapi apa beza dengan kes tadi macam sama je. Betul juga, boleh lah kot, rasanya boleh lah. Itulah saya dah confident dah, boleh. So cara macam ni pun boleh tapi kena dot. Jangan buat tak hilang dot, kena ada dot. Sebab saya menggunakan F dot S. So dot tu kena ada. Jangan hilangkan dot tu dot tu ada sebab kita resolve yang dekat sini. Okay, F friction adalah mu N. Sebab awak ada mu tadi. Sebab awak tak ada friction. So mu N
minus mg cos 75 dot s. Nak cari sama dengan 9 lah sebab 3 squared 9. Okay. So ini. Lepas tu, ni semua salah ni saya. Tak tahu lah awak nampak ke tak. Okay. Saya nak cari mu. Saya ada mu. Berapa mu dia bagi? 3. 3 bukan? Cikgu, kenapa yang 1/2 MU cos 2 tu ada negatif kan? Cikgu positifkan je ke? Yes, sorry, very good. Ada negatif dia. Bagus. Ada negatif dia. Ada negatif. Okay. So ada negatif sebab dia initial kan yang ada final 0. Okay, betul, bagus. Okay, so mu ni adalah berapa tadi? 0.2. So saya ada. Macam mana saya nak tulis ni? Negatif 0.2. N tak ada. Mass ada 2. Ini 9.81. Cos 75 degree main point saya tak letak, saya tak coskan dia, saya masih dotkan dia. S sama dengan negatif 9. Okay, sebab saya resolve dalam ni. So saya nak cari S. Ada pula lah penyebut N ni. N ni kena settlekan dia lah. Macam mana nak cari N ni? Ya, tengok komponen Y. Terpaksa lah kita buka balik komponen Y ni. So bila kita tengok komponen Y, adalah N tolak W sin 75 dapat 0. So N sebenarnya sama dengan W sin ni lah. Saya tulis kat sini lah. Maksudnya saya tulis kat tempat baru tapi sebab saya nak tunjukkan. Okay. So N kita guna komponen Y sama dengan N tolak W sin 75 equals to 0. So N sama dengan W sin 75. So sama dengan MG sin 75. So saya boleh masuk dalam ni. So negatif 0.2 mg, M saya teruskan masuk nilai 2, 9.81 sin 75 tolak 2, 9.81 cos 75 dot S sama dengan negatif 9. So dari sini saya ada S sajalah yang tinggal. So tak perlulah. So macam mana nak buat ni Aiman? Aiman, macam mana nak buat ni? Jangan nak tekan kalkulator Iman. Selesaikan yang mana dulu? Sebelah kiri dulu. Okey, kita selesaikan yang ni sebelah kiri dulu lah kan. Okey, so kita buat sekali jalan tau Iman. Sebab kalau awak tak nak tunjuk awak punya, saya tunjuklah saya punya. 0.2 darab 2 darab 9.81 darab sin 75 tutup 2 kali bracket tolak buka bracket 2 darab 9.81 darab cos 75 tutup kali bracket sama dengan. So saya dapat ni. So ini negatif 9 kat sini saya bawa dia ke sana. So negatif 9 bahagi answer. So saya dapat jawapan S saya 1.01. So S saya 1.01. Apa unit diamond? Man, tidur lah. Man, awak tak? Meter. Okay, very good. Okay, boleh? Boleh tak? Boleh tak Jaman? Jaman je lah yang selalu tanya aku ni. Cepat, boleh tak? Boleh madam, boleh. Banyaklah boleh. Betul ke boleh tu? Okay. Siapa yang tak faham? Faham ke tak faham ni? Cakap betul-betul ni. Ada banyak masa. So kalau faham, cakap faham. Kalau tak faham, saya ulang balik. Okey tak? Saya rasa ini susah ni. Saya rasa kalau saya dia jawab saya. Ulang jam. Ya, cakap benda yang betul. Kalau saya, bagi saya ni agak susah. Saya pun tak faham benda ni. Kalau mula, kalau saya jadi awak, saya pelajar, saya pun tak faham. Okey. So kita ulang balik So ini adalah case Angry Bird. Ingat, seronok kan main Angry Bird dulu. Zaman tu, dah mana dah game tu dah. Okay, so macam mana muka Angry Bird? Macam ni Angry Bird. Macam pelawar pun dia tengok. Okay, so Angry Bird dia nak naik atas. Okay, dalam apa beza case Angry Bird dengan case sebelum-sebelum ni?
Kes sebelum ni awak bentuk dia kotak. Dia ada force, dia tak naik sendiri, dia ditolak naik atas. So sepanjang perjalanan dia ada external force. Dalam kes Angry Bird dia tak ada ni awak punya elastic band tu kan. Tahu dah macam mana cerita dia. Okey, gambar dia. Cari ke? Okey, so dia ditolak pun dia ditolak, dia melompat terus. Dia melompat, itulah projected, dia melompat terus. So tapi dia melompat, dia bergeser lah sebab dia ada friction kan. Dia bukan melompat ke, macam kalau kat Angry Bird tu dia melompat atas udara. Tapi yang kes awak ni dia bergeser dengan dia ada friction between the surface ni. Okay. Alright, so apa yang kita nak buat? Kita kena buat free body diagram. So my free body diagram bentuk dia saya buat dotted. Okay, saya buat kat sini lah. So saya buat dotted, saya buat kat tepi lah. Dia ada dotted, saya ada normal, saya ada weight. And then dia melompat, dia tak ada external force, dia tak ada sebab dia di kat sini je, dia tidak ditolak sepanjang perjalanan hidup dia tu. So dia hanya ada friction. This is the only forces acted. Dia tak ada external force, dia tak ada tension. Cukup 5 jari tu, 5 jari. Okay, 15 dekat ujung ni, 15 dekat sini, so 90. Yang ini akan jadi 75, sini yang 75. Okay, dan dia bergerak A dia ke atas. Ni sebab dia ada U dengan V, V dia stop. Dekat atas ni dia dah stop. Stop. So dia ada acceleration lah. Sebab dia ada perubahan U. U dia bagi tadi berapa? 3 U dia bagi 3. So U dia bagi 3. So dia ada acceleration. Okay, dia sama je macam chapter 4 awak buat. Cuma ada tambah satu karakter saya cakap tadi, S. Tambah ni, ini kena tambah. Okay, dah siap tu awak buat macam biasalah. Okay, siapa-siapa yang follow A, positif. Siapa-siapa yang opposite, negatif. Perpendicular, positif. Bawah, negatif Y. Macam chapter 4. Cuma tambah ahli keluarga baru, S. Itu ahli keluarga baru kita, S. Sama. Siapa yang hebat chapter 4 dia tak akan ada masalah. That's why benda ni bersambung-sambung. Kalau awak ada masalah kat chapter 4, awak akan sengsara kat chapter ni. Okay, dah settle yang ini. Kita buat apa lepas tu dalam chapter 4? Ingat balik. Table. Kita buat table. Kita buat cara. Kita tak bijak, kita buat cara tak bijak. Kalau orang bijak dia memang dah nampak dah apa. Tak apa, kita buat cara. Dia hanya kita dapat jawapan. Jangan nak tiru cara orang bijak. Faham tak? Maksud saya macam kalau tengok kat nota dekat apa buku-buku ke, dia tak ada tu buat table ni, tak apa, buat je. Dan dia awak dapat faham apa awak buat. It is the most important, you know what you do. Bukan sebab you nak nampak macam bijak you buat, dia suka hati you. Itu jawapan salah. Tak, itu rugilah, rugi. Buat benda yang awak tahu. Okay, N positif, 0 positif N. Friction dia duduk dekat negatif ni, nampak ni dia duduk dekat negatif. So negatif F, 0. Weight ni duduk sengit. So dia boleh pergi rumah negatif, dia boleh pergi rumah negatif. Both akan jadi negatif. So negatif W cos, saya tak ambil 15, saya ambil yang attach dekat X. 75. So saya rasa yang ini ramai dah faham kot. Yang ini kalau cos tukar sin. Itu je. So MA duduk kat sini, ini kosong. So macam Aiman cakap tadi, saya tak akan tengok Y. Sebab apa? Dia hanya berlaku dekat MA. Maknanya work hanya berlaku dekat komponen X sahaja. Okay, soalan ada mention guna work energy theorem. So you kena guna yang ini. You tak boleh guna alang lain. Dia dah mention, you have to use this. Okay, ini saya tegaskan kena tulis net. Supaya awak tak confuse lah W tu dengan W net. Apa maksud W net? F tu mesti guna F net. Dot S, delta Q. So kena guna ni lah. Okay. So yang ni saya kena buat. Boleh kot. Okay. Muat tak? Muat kot. Okay. So F net. So F net adalah total. So F net dia refer kepada MA atau ni. Kotak ni. Ni kotak. Kotak ni yang ada F net. Kenapa kotak ni? F net ni sama dengan ni, simbol ni, total. Net tu apa? Net total. Ini pun simbol sum. Sum tu apa? Total. Simbol dia sama. Dia berbeza, bukan sama simbol. Meaning yang sama, simbol berbeza. Itu je. Orang yang sama.
Macam Aiman tadi. Nama penuh dia lah apa? Nama penuh awak apa Aiman? Aiman aja yang kena. Muhammad Aiman. Muhammad Aiman. Tapi pendek kita panggil Aiman. Tapi orang yang sama. Faham tak? Fnet ni Aiman. Ni Muhammad Aiman. So orang yang sama. So Muhammad Aiman ni dia ada dekat MA. Dekat sini tak ada. Kosong. So saya fokus dekat X. So saya nak pilih MA atau ni. Aiman tadi kan nak pilih MA. Tak boleh. Tak boleh pakai MA sebab awak tak ada extraction. Awak kena cari extraction baru awak boleh dapat. So saya akan guna yang ni lah. So saya akan buat negatif F tolak W cos 75 degree tutup dot S. Saya tak buang dot tu. Kalau saya buang dot tu saya kena letak cos. So saya tak nak sebab saya dah saya dah resolve awal-awal. Okey, delta K adalah half MV squared tolak half MU squared. V tadi kosong. Kosong. Ini kosong. So kosong darab apa-apa akan tak ada. So saya tinggal dengan ni je lah. So saya masukkan nilai negatif X tolak MG cos 75 dot S sama dengan negatif setengah mass 2 3 squared. Buang-buang dapat negatif 9. Okay, saya dah selesai bahagian kanan. So bahagian kiri ni tak selesai. So macam mana nak selesaikan bahagian kiri? Saya nak S je, saya bukan nak benda lain. Saya nak ni je, ni. Saya ada M ada tak? Ada. Saya ada G, ada. Okey, F tak ada. So F ni ada masalah lah. So kita kena cari F. So macam mana nak cari F? Okey, F apa yang awak tahu sama dengan mu N. Mu dia dah bagi tadi. Berapa mu dia bagi tadi? Mu tadi dia bagi 0.2. Okey. 0.2. So saya tak ada N. Alamak, N tak ada. Okey, cari tengok dekat table ni. Oh, ada N ni. So saya terpaksa guna komponen Y. So saya kena guna Y. Sebab soalan ni 8 markah Kalau macam ni, soalan macam ni 8 markah sangat besar. Okey, N. Saya nak cari N. So macam mana nak cari N? So saya buatlah submission. Saya gunakan lain. Kali hijau lah sebab ni. Submission Fy sama dengan N tolak W sin 75. So N saya akan sama dengan Mg sin 75. So ini. Sebab ini bawa ke ini sama dengan kosong. Sorry. Ini N tolak W sin 75 sama dengan kosong. So ni bawa ke sana W sama dengan Mg. So saya dapatlah. So kat sini saya akan tulis Mg sin 75. So saya dah ada F. So apa yang saya kena buat next? Saya masukkan je lah dalam ni. So negatif 0.2 mass tadi 9.81. Bukan, mass saya bukan 9.81. Mass saya berapa tadi? 2. Sorry, 2. 9.81 sin 75 tolak 2 9.81 9.81 cos 75 dot S sama dengan negatif 9 square. Cikgu, bukan ke kalau 3 square ni negatif hilang? Negatif ni duduk sini, bukan duduk dalam dia. So kena ada negatif ni. Orang jangan cakap, cikgu negatif tu hilang. Tak, negatif ni duduk sini. Dia tak berada dalam kotak, duduk table ni. So, bukan dalam bracket ni. So negatif tu di luar. Dia bukan di dalam ni. Negatif tu bukan bermaksud velocity tu gerak ke kiri. Bukan. Negatif tu memang minus. Minus sebab minus. Okey, lepas tu saya dah tunjuk tadi tekan kalkulator semua. So dapatlah S 1.01 meter. Kenapa negatif 9 square? 3 darab square, 3 square 9. Yang square lagi satu. Tak ada square, sorry 9. Okey, boleh faham tak tu? Cikgu, kalau jawapan 1 boleh tak? Kenapa tak nak letak 2 titik puluhan? Kan saya kata letak answer final tu di semua place. Yalah, 1.00. 1.00? Bukan dapat 1.01 ke? Mungkin saya dari awal saya sudah That's why you need the last one baru tekan calculator. Tapi kalau dah you kira kat mana yang Fnet tu
Saya dapatkan friction dulu. Okey lah, dia akan bagi lah. Jadi depend pada apa yang you kira lah. Tapi the best way, biar semua akhir tu baru ending you letak Okey, boleh Okey, ada setengah jam lagi. Okey, dalam berapa lagi kita tak pergi ni? Aiman dah settle, Darin dah settle, Husna nombor 10. Sebelum Husna siapa? Widat Widat nombor apa Widat? Nombor 9. Okey, Widat. Kita settlekan Widat pula. 8 dah 8? 8 dah. Okey, nombor 9 dengan 10. Tinggal Widat dengan Husna. Widat, ada Widat? Macam ni Widat? Ada. Kena ni, assist saja. Okey. 150 kg. So ini mass. Car accelerate uniformly. Apa maksud Widat? Accelerate uniformly Widat? Tak faham lah. Madam tak faham. Apa maksud uniform accelerate? Atau accelerate uniformly, apa maksud dia? A kosong ke Widat? Widat di mana? Apa adakah A dia kosong V kosong. V kosong tak bergerak. V kosong tak bergerak. Apa maksud accelerate uniformly? A kosong ke? A kosong ke? Tak. Tak, okey. Apa maksud uniformly? Apa maksudnya? A dia ada apa? A dia ada ada nilai tetapi constant. Maksudnya apa? Tak faham lah Widat. Contohnya saya letak 10. Maksudnya apa? Daripada awal hingga akhir 10. Sama je dia punya. Sama je ya. Itu maksud uniform. Uniform ni okey. Dekat sekolah ada uniform tak? Ada. Apa maksud uniform? Pakai baju sekolah. Baju sekolah semua sama ke? Ada ke? Baju sekolah Widat dengan baju sekolah Husna. Sekolah yang sama lah saya cakap ni. Sekolah warna lain-lain. Baju sekolah kan warna putih, kain warna biru. Itu maksud uniform. Uniform seragam. Bukan maksud dia kosong. Dia tak kosong. Dia ada nilai. Tetapi nilai dia dari awal sampai akhir sama. Faham Widat? Faham Madam. Okey, dia start from rest. Apa maksud rest Widat? U sama dengan apa? U sama dengan kosong. Okey, bagus. Lepas tu dia bagi V 10 dan dia bagi time 5. Okey, determine the average power. Apa simbol power? P. Okey, mari kita tengok apa Widat buat. Okey, Widat keluarkan formula P. P sama dengan apa ni? Energy over time ataupun work over time lah, boleh juga. Okey, boleh. Lepas tu apa benda Widat buat ni? Apa benda ni? Dia guna kinetic energy punya change. Jadi macam mana awak tahu dia kinetic energy Widat? Sebab dia ada changing on velocity. Bagus. Ada berapa jenis energy kita tahu Widat? Ada 10. Apa pula? Ada berapa? Ni ada tulis dah ni. Ada 3. Apa dia? Yang ni yang awak tulis ni apa? Kinetic energy. Lagi 2 apa? Widat takkanlah itu tak tahu. Cepat. Ada 3. Semalam saya duk cerita tu. Elastic. US. Satu lagi? Gravitational. Gravitational. Ya, ini. Ada 3 je energi yang awak belajar. So awak hanya pakai K sahaja. Kenapa awak pakai K? Sebab ada pergerakan. Dia tak ada elastic material dan dia tak ada height. Okey, faham Widat? Madam. Okay, so awak guna half mv squared minus half mu squared. Okay, bagus. So m ada, v ada, v10, u kosong. So awak dapat delta k. Lepas tu awak guna formula power. Power sama dengan energy lah. Awak guna formula energy. Energy iaitu sebenarnya awak guna formula delta E over delta K. Tapi energy yang muncul dalam formula dalam cerita ni hanyalah delta K. Kenapa? Sebab U dengan US tak ada.
So awak gunalah 7500 bahagi 5 second dia bagi So dapatlah jawapan ni. So awak tukarlah, ini just tu tekan engineering mode tu. So macam contohnya saya tunjuk 7500, I divide by 5, so I get this one, tekan engineering mode. So terus dapat 1.5 kilowatt. 1.5 ke 1? Tu 75,000 madam. Madam Oh ya ya, saya tak letak satu lagi kosong. So saya dapat betul, yes, kilowatt. Tak letak dalam kilowatt pun boleh, awak letak je yang saya tak nak yang macam ni. Kenapa kuasa negatif 3? Apa benda awak buat ni bidak? Saya tukar unit tu. Okey, yang ni kilo bukan macam ni, cara tukar unit tak payah buat macam ni. Okey. Terus tu buat ini macam ni. Okey. Ataupun kalau awak nak tukar kilo, maksudnya awak nak tunjuk awak bahagi okey lah, boleh lah. Tapi saya takut orang confuse apa benda awak buat. Tak payahlah ni. Tekan engineering mode tu je ni. Tekan ENG ni. Okey madam. Okey, soalan number B. Okey, kita masuk soalan number B. Soalan number B, instantaneous power delivered by engine when at 2 seconds. So dia dah bagi nilai 2 second. So ingat tak saya cakap apa maksud instantaneous? Instant, segera, segera. 3 minit je. Macam tu. Maksudnya dia mesti ada bagi specific time. Itu maksud instantaneous. So apa bidak buat ni? Tak nampak lah bidak buat ni. Dia guna P sama dengan F dot V. Okey, bagus. Dia guna formula ni. Lepas tu bidak nak buat apa ni? Apa ni bidak? Saya cari acceleration. Okey, awak cari acceleration. V ada, U ada, T yang guna tu lah 5 second So awak cari acceleration yang constant lah, sebab perkataan acceleration dia adalah constant uniformly. So maksudnya 2 ni berlaku sepanjang perjalanan dia, betul tak? Betul. So maksud that's why you guna 5 bukan guna 2 lah kan? Okey, faham? Okay, lepas tu? Lepas tu saya cari velocity. Velocity masa dia 2 second. Okay, maksudnya bidak buat V equals to U squared plus 2A, U kosong betul. A boleh guna A ni sebab sepanjang, tak kisahlah bila T1 ke, T2 ke, T3 ke, T5 ke, dia 2 je. So boleh gunalah, sentiasa boleh guna. So dapat V. Okey, lepas tu? Lepas tu saya guna formula power equal to MAV. F dot V, lepas tu awak guna MA dot V Yeah. So M dia bagi M1500. A awak dah dapat tadi 2. V tadi you ambil V masa waktu dia 2 second lah, 4 Okey, so awak dapat 1500 darab 2 darab 4. So jawapan dia ENG 12 darab 10 kuasa 3, unit dia watt. Betul lah, ni bawah saya tak nampak lah. Okey, so 12 kilowatt. Okey, betul. Okey, bagus bidat. Okey, faham tak apa bidat buat? Okey, yang ni rasa A ni ramai orang dah faham lah. Okey, B ni soalan dia minta instantaneous. Instantaneous tu maksudnya at particular time. Saya kata mesti ada perkataan specific time. So dia dah bagi tahu tak, dia nak T dekat 2 second. Okey, apa bidat buat? Bagus, dia cari dulu. Dia guna formula F dot V. Okey, dia akan guna formula ni. Dia tak akan guna formula lain. So F, apa dia tahu? F sama dengan MA. So M ada tak? Ada, bidak kata. A tak ada. So dia cari A dulu. So A dia guna formula apa? Dia guna formula velocity final tolak U bahagi T. So dia dapat A. So 2. Kenapa? Sebab ada perkataan uniform. Acceleration uniform. So maksudnya bila T2 pun A dia masih lagi 2. Bila T1 pun A dia 2. T2 ke A2. Apa-apa pun sampai ke akhir hayat dia, T dia sentiasa 2. Sebab apa? The word uniformly. Uniform. Dia pakai uniform, seragam. Okey, lepas tu bidak cari V. So V ni dia guna formula buat. V equals to U plus AT. V nak cari bila T dia adalah 2. Dia tak guna 5 sebab 5 tu dah final. Kalau 5 tadi tu kan dapat dah 10. Okey, dia nak cari macam ni. Maksudnya U kosong bila T kosong. Bila V 10, T dia adalah 5. So bidat nak cari V dia berapa bila T dia adalah 2. Inilah yang bidat tengah buat. So dia nak cari V berapa bila T 2. So dia guna buat chapter 2. So V nak cari U kosong kan, U kosong.
A2 sebab sentiasa constant, so dia dapat T2 sebab kita nak cari T2, so dia dapatlah V4. So dah masuk kalau 4 sini, so tekan calculator dapat. Okay? Boleh? Okay, very good Widat. Thank you Widat. Okay, last kali nombor 10. Siapa tadi? Husna. Okay, kita baca soalan Husna. A block of mass 10 kg. So kita ada 10 kg is dragged at constant speed. Okay Husna, mana Husna? Ya, madam. Ada. Apa maksud constant speed Husna? V kosong. No. Apa maksud dia? V seragam. Bagus, V seragam. Maksudnya U dengan V saja sentiasa 5. Daripada awal sampai akhir dia adalah 5, 5, 5, 5, 5, 5. Okay. By applying force, dia bagi F dia adalah 120 Newton. The force applied is applied by pulling a string making the angle is 60 degree to the floor. Okay, so 60 degree ni adalah to the floor, so horizontal lah, so 60 lah. Determine the rate of which work is done. Apa maksud the rate of which work is done, Husna? Power. Power, very good. So we want to find the power. So this is power average or power instantaneous? Husna? Average. Average sebab tak ada perkataan instantaneous. So we want to find the power average. So the formula for power average mana? Okay, you use this lah, delta W, delta W over delta T. Okay, very good. Husna buat free body diagram. So dia lukis. So this is our object. So it's moving upward dia. So dia adalah force. Husna bukan tension, force. Dia pulling. Tension tu kalau dia tali dia semata-mata. Tapi madam, dia cakap string. String. Kalau dia cakap string ke, dia ada pulling kan? A block of mass is dragged by applying force. Oh, okay, by making. Oh, kita tak ada cara tahu siapa yang tarik dia. Okay, boleh. Dalam kes ni nak buat T boleh. Sebab dia tak ada mention person dan drag dia ke apa ke. Ini kita anggap mungkin machine lah kan. Machine ke apa. Boleh. Tension pun boleh. Kalau a boy tak boleh lah, itu force. Tapi yang ni dia just cakap string dan dia tak mention apa yang tarik. Mungkin dia adalah yang machine pulley tu lah. Boleh lah. Okay. Okay, so dia bagi 60 normal weight, very good. Apa yang tak ada Husna? Yang tak ada external force dengan friction. Very good, sebab tak ada rough surface kan. Dan dia tak mention pun about friction. So tak ada dua ni. Okay, apa Husna buat? Dia cari, apa Husna buat ni? Buat dulu ni, saya tak faham. Awak cari F dulu Yeah. F equals to MA. So we have M but we don't have A. Tak ada A. Ke A kosong ke? Saya silap tadi madam. Ni salah ke apa? Salah Salah. Okay. So tak boleh sebab you sekarang ni dia constant constant speed. Kosong kan? Dua-dua adalah kosong. So power adalah delta W over delta T. So power work adalah T, ada tak ada bagi T? Dia tak ada bagi T tau. Tak ada. Okay, so dalam kes ni saya boleh guna F dot V. Okay, kenapa saya boleh guna F dot V? Sebab saya punya velocity adalah sama. Sebab kalau maksud sama, maksudnya power untuk setiap checkpoint, setiap tempat. Okay, ni saya tarik. Ini bila T kosong. Ini T5 katakanlah. Ini T3. So power untuk setiap ni adalah sama. Kenapa power dia adalah sama? Sebab U dia constant 5. V sini pun 5. So that's why saya boleh guna instantaneous punya equation lah. Sebab dia punya power is remain constant. Sama, tak berubah. So that's why saya kata yang ini adalah mesin lah yang buat kerja ni sebenarnya. So sebab
dia punya velocity boleh constant. Okay, so force, saya kena cari force. So force dia tak bagi. Dia bagi 120. So 120, ini adalah straight kan. So 120. V saya adalah, dia dah bagi kan V? 5. 5. Jawapan dia apa? Betul ke? 120. Tapi ada angle. So force awak tu kena resolve dululah. Okay lah, kena resolve dulu. So saya kena resolve dululah. So force ni bukan 120 lah. Ni 120 cos 60. Dot 5. Dapat tak? Dapat. Salah. 120 cos 60 darab 5. Ya 300. Betul lah. Jawapan dia 300 watt. Kan? Jawapan dia 300 kan? Betul? 300. Okay. So saya bagi tahulah cerita dia macam mana. Saya buat barulah sebab Usna buat salah kan. So kita buat buku baru. Okay. Ini pula. Okay. Dalam cerita ni dia adalah straight. Bukan. Sorry. Dia adalah straight. Betul. Tapi dia naik kan. Dia adalah straight tapi dia ada angle. Angle dia 60. Okay. So dia ada tension. Iaitu tension dia adalah 60. So kalau saya buat free body diagram, saya ada normal, saya ada weight, saya ada tension, saya punya ni adalah 60 degree. Dia gerak ke sini, A ke sini, S ke sini. So saya tambah karakter S lah. Yang saya tak ada adalah external force dengan friction sebab dia tak cakap rough surface. Okay. Tapi keyword dia yang penting dekat sini adalah perkataan uniform, constant speed. Constant speed. Dan dia bergerak arah yang sama. So maksudnya U dengan V dia sentiasa sama. So bila U dengan V dia sama, maksudnya kalau saya buat tadi, saya punya timeline. Timeline bila T0, T2, T5, T10, U saya adalah sentiasa sama. Berapa U dia bagi tadi? U dia bagi tadi adalah 5. So ini 5, ini 5, ini pun 5, ini pun 5. So sentiasa 5. So bila time tak kisah mana-mana, at particular time tak kisahlah bila dua ke ni, bila dia sama, so automatic kita boleh guna formula ini F dot V. Instantaneous. Sebab apa? Dia akan sama lah. Sebab dia at particular. So at particular time, velocity same. So at particular time, the power will be same. Sebab P dengan V adalah directly proportional. Dia depend. Dan dia tahu tadi bahawa dia constant speed. Actually A kosong lah dalam kes ni. So A kosong. Bukan tak bergerak. Bergerak ya. A kosong bukan tak bergerak. V kosong betul tak bergerak. A kosong bergerak tapi tak ada acceleration. Okay. So F saya refer kepada gambar rajah ni. Ini adalah F net. So F saya kalau you tengok dia adalah depend pada A. So F yang ada dekat A adalah tension sahaja. N dengan W dia perpendicular, dengan S dia perpendicular, so dia tak ada kerja dilakukan. So F saya depend pada T lah. So maknanya saya letak T cos 60 dot V 5. Dan T tadi dia dah bagi, berapa T dia bagi tadi? 120. So 120 cos 60 dot 5. So saya tekan kalkulator, so saya dapat jawapan saya 300 watt. Okay, boleh tak? Boleh ke tak boleh? Kita guna formula P sama dengan FV tu bila power sama ke? Bila power dia, bila dia punya velocity sama, maksudnya power dia maintain sama je. Maksudnya at particular dia at any time sama. Dia hanya berlaku kalau velocity dia sama je lah. Tapi kalau macam case sebelum tu,
velocity changing, so power dia masa T adalah kosong mungkin 10. Bila T dia 2, power dia 5. Bila T 3, power dia naik balik 15. Yang ini macam kes awak bawa kereta lah, awak kereta kejap laju, kejap perlahan, kejap laju, kejap perlahan, kan velocity dia berubah-ubah. Ni mungkin U dia 10. Ini V mungkin dia adalah 5. Ini mungkin V dia 7. So that's why power average untuk sini tak sama dengan power instantaneous. Tapi kalau untuk case ni tengok dia sama, cantik, sama je, uniform je, tak kisahlah power time dia meningkat. So power average kat sini adalah sama dengan power instantaneous. Boleh? Boleh tak? Boleh. Boleh, madam. Okay. So saya memang nak sangat awak buat PSPM ni. Tolong buat PSPM ni. Jawapan ada kat Telegram booth saya tu. Okay, kalau awak tengok soalan ni, ada satu soalan yang tak boleh buat. Sekejap saya buka. Ada kawan awak dah buat dah ya, dah siap dah. Apa nama dia? Nama orang pun tak ingat. Jung Yang F4P4, dia dah siap dah. Saya guna jawapan dia. Saya pun jawapan ada dekat ni, dekat Kolis, saya tak bawa balik pula dah. Okay, so ni ke ni apa benda ni? Okay. So soalan nombor 10, buang. Soalan, bukan 10, sorry, salah. Soalan nombor, ni. Nombor 12, tak payah buat. 12 tak payah buat 12 tak payah buat. Sebab yang ini chapter lepas ni. Awak tak belajar lagi. So kita hanya ada sampai 11 je. 12 tak payah buat, buang. So buat sampai ni. Sampai nombor 11. Kena buat. Okay, jawapan ada. Saya bagi jawapan. Jawapan ambil kat mana? Pergilah dekat tu. Mana saya punya tu. Ni apa benda nama dia ni? Boot ni. Ni. Pergi dekat semester 1. Pergi dekat answer. Pergi kat chapter 5. Download. Ambil. Tengok. Buka. Ni. Buka. Tengok. Jawapan ada. Saya tak nak awak berazim masa tengok jawapan ni. Ni budak ni punya jawapan lah. Sebab saya punya jawapan kat unit. So tengok jawapan dia. Sebab dia ada tanya saya a few question dah. Saya dah betulkan dah. Okay. So jawapan ada. Apa lagi masalah ni? Tak tahu pun masalah ni lagi. Banyak masalah hidup ni. Memanglah banyak hidup masalah. Banyak hidup. Mana ada orang hidup tak ada masalah. Okay, boleh tak? Mana saya nak jumpa muka awak ni kat sini? Ni. Boleh tak? Boleh. Okay. So, siapa nak cakap ni? Sekarang lah buat macam ni. Yelah, saya cakap bosan saya nak macam ni lepas ni. Saya pick nama, panggil seseorang, pada muka, jawablah soalan. Nampak sangat tak buat? Okay, saya nak at least you buat, try buat. Kena try buat dan faham. So, dari situ kita nampak lah apa kesilapan, tak tukar unit kan, dayah tadi, apa lagi. Dari situ boleh balik kat sini lah, boleh berkenalan dengan awak. Asyik saya dia cakap, tak syok juga. Okay, so kena buat tolong buat. PSPM dah kena settle. Okay, saya tak pergi dah masuk kelas ni. Masuk kelas ni. Saya nak bagi awak link baru, sorry. Link MOE. Kejap, mana MOE ni? MOE. Kita kena masuk MOE lah. MOE lagi best, ada breakout room lagi best. Macam-macam boleh buat. Mana classroom? Okay, minit lagi. Aduh. Okay, so H2P6 kan? Okay. Saya dah siapkan dah lah awak punya ni. Okay, ni PSPM nanti saya buat past year, short note nanti upload kat sini, tutorial upload dekat sini. Okay, ni pre-lab saya dah siapkan dah. So next week kita buat pre-lab 3 tau. So saya dah siap-siap buat semua. Pre-lab 3, 4, 5, 6. Siapa yang rasa dah bosan dengan hidup dia ni, dia buatlah terus sampai habis. Boleh juga. Budak sebelum ni orang buat macam tu. Ada yang budak rajin lah, dia dah siapkan semua. So setiap kali pre-lab dia dah siap. So bolehlah siapa yang dah rajin pergi siapkan semua pre-lab siap. Okay, yang ini nanti saya bagi mana macam mana nak tahu kelas dia. Sini ni. Invite ni copy saya bagi dekat P6. Okay. So kita berpindah rumah lah dekat sini. So saya tak pindahkan semua.
Masih ada yang kekal kat sana, cuma yang inilah yang baru. So yang ni saya akan edit, saya akan sign lah. Sign. So semua saya akan sign lah. So boleh isilah semua yang ni. Yang lama tu saya letak ni lah. Semua saya akan sign dekat sini lah. Bermula dengan pre-lab ni semua-semua lah nanti. Jadi semua saya masuk kat sini. Okay, ada apa-apa soalan nak tanya lagi? Short note chapter 5 upload dekat KMS. Dekat bukan, dekat MOE. Oh, okay. MOE, semua masuk ke MOE dah lah. Chapter 5 bermula daripada chapter 5 MOE. Tapi KMS tu janganlah pergi buang pula dia punya ni sebab saya tak transfer kat sini. So kena simpan jugalah yang KMS tu. Saya dah buat lah ni. Ni upload semua kat sini. Okey, boleh? Boleh tak? Diam pula dah. Boleh. Okay, so maksudnya next week saya jumpa awak, kita masuk chapter baru, chapter 6.